Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Apa khabar anak-anak putri SMA Tengku Amalin Aisyah Putri, anak-anak pelajar SMKA Falahiyah, anak-anak SMKA Lati, seterusnya anak-anak calon SPM di luar sana. Apa khabar anak-anak putri SMA Tengku Amalin Aisyah? Alhamdulillah, pada pagi ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti satu program kolaboratif 3 penjuru SMKA Falahiyah, SMKA Lati dan SMA Tengku Amalin Aisyah Putri. 2 SMKA dan 1 SABK dalam program Jom Kolaboratif A+ Sejarah. SMKA Falahiyah, SMKA Lati dan SMA. Alhamdulillah. Baiklah, bersama-sama kita pada pagi ini ialah Puan Hajah Nur Mastupekan, Guru Cemerlang Sejarah di SMKA Falahiyah. Terima kasih Puan Hajah kerana sudi bersama-sama meluangkan masa dengan anak-anak pada pagi ini. Bersama-sama kita pada pagi ini ialah Puan Hajah Nur Mastupekan, Guru Cemerlang Sejarah di SMKA Falahiyah. Bonda merupakan Pengetua SMA Tengku Amalin Aisyah Putri, mengambil kesempatan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Wan Zuhairi, Wan Abdullah, Pengetua SMKA Lati dan Tuan Haji Muhammad Radhi bin Omar, Pengetua SMKA Falahiyah, atas kerjasama menyumbang idea dan buah fikiran dalam menjayakan seminar skor A+ Sejarah dalam talian pada pagi ini. Pengetua SMKA Lati dan Wan Haji Muhammad Radhi bin Omar. Anak-anak yang dirahmati Allah, pepatah Arab mengatakan al-hajatu taftiqul hilah. Ada pepatah Inggeris pula, no pain no gain. Justru baiklah anak-anak, marilah sama-sama kita meneruskan program pada pagi ini selama 1 setengah bersama Puan Hajah Nur Mastura dalam kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Mastura sekali lagi
mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengetua Puan Hajah Siti Syaridah, Puan Pengetua Tuan Haji Muhammad Radhi dan juga Tuan Haji Dr. Wan Zuhairi mewakili Sekolah Menengah Agama Amalin Puteri, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Lati dan juga Falahiyah kerana menyediakan slot untuk membantu anak-anak calon-calon SPM 2020 bagi mencapai matlamat skor A, insya-Allah A+ dalam mata pelajaran sejarah. Okey, untuk meneruskan slot kita ini, cikgu menjemput dua anak soleh lagi pintar pelajar falahiyah. Yang pertama Engku Afiq, Engku Afiq, dan yang kedua adalah Iyad Iskandar untuk memudahkan pemahaman anak-anak tentang peperiksaan SPM sejarah utamanya. Sekarang tu hanya pelajar tahu tentang pelajar. Okey, insya-Allah harap semua pelajar-pelajar daripada tiga sekolah dan mungkin ada juga guru yang turut serta dalam slot kita ini. Cikgu saya ucapkan terima kasih dan saya insya-Allah kita sepakat untuk berkongsi maklumat. Okey, kita boleh mulakan seterusnya. Dapat 100%. Okey, kita minta Engku Afiq beri sedikit usaha ataupun apakah yang telah dilakukan. Silakan. Afiq? Okey, Engku Afiq? Engku Afiq boleh dengar cikgu? Ataupun Iyad juga? Okey, Iyad? Iyad dapat dengar cikgu? Dengar cikgu. Dengar. Okey, Engku Afiq atau Iyad? Iyad online, Iyad? Mungkin lambat line kot. Online. Dengar cikgu. Okey, Iyad dulu. Okey, Iyad ni special Iyad ni bagi cikgu sebab dia antara pelajar yang sebelum ini tidak mendapat A. Betul ya? Okey, kemudian seterusnya Iyad telah mengambil usaha-usaha untuk skor dan sekarang ni antara pelajar yang termasuk dalam dapat A+. InsyaAllah Iyad. Okey, boleh Iyad kongsikan sedikit dengan cikgu? Dengan rakan-rakan? Boleh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton-penonton sekalian, warga Falahiyah, sekolah-sekolah lain semuanya. Jadinya seperti yang Cikgu Masura maklumkan saat ni lah. Asalnya kita buat sikit ya. Okey ke. Asalnya masa awal tahun tu sebenarnya masa tu saya boleh A-. Jadinya masa tu saya ingat lagi objektif saya masa tu boleh 20 lebih lah.
20 lebih per 40. Kalau di Falayah dengan kelas pertama ni lah 20 lebih tu dikira macam alah teruk lah. Kalau 20 lebih sepatutnya kena skor 35 ke atas kan. Dia punya first step dia, yang pertamanya mula-mula kena ada kesedaran. Kalau untuk subjek sejarah ni kalau boleh A- tu, so macam tak start duduk lagi. Kalau di Falayah lah. Kalau solid ke atas tu baru okey. Kalau subjek lain tu lain lah. Dia masa tu, kalau saya fikir kalau saya tak change saya punya diri, takut saya seorang boleh B dia kelas. Sebab kelas first takut ketinggalan lah, seorang boleh B. Nampak sangat lah. Jadinya, apakah langkah saya? Jadinya pertama mula kesedaran. Yang kedua, biasanya kita dengar antara salah satu cara yang berjaya dalam sejarah ni, dia anggap buku sejarah tu supaya buku cerita. Jadinya saya tahu benda tu mungkin penonton berfikir benda tu impossible benda tu macam mustahil. Tapi saya pun fikir gitu kot mula-mula. Cumanya apakah langkah yang saya buat untuk atasi benda tu? Jadinya yang saya buatnya, mula-mula kita positifkan media kita. Jadinya bila kita baca buku cerita ni, biasanya kita tak cuba untuk hafal. Kita baca je. Keyword dia just read. Jadinya bila saya buka buku sejarah tu, yang pertama saya set di media saya just read. Dia mungkin penonton ada fikir saya macam jenis baca buku. Tak ada lah. Saya tak adalah berminat. Saya lebih berminat macam buku cerita pasal detektif ke, pasal psycho ke, gitulah. Buku ni lah. Biasanya kalau buku gini, saya akan macam lopak-lopak. Dia mula-mula saya akan just read. Dia bila baca tu, saya tak cuba untuk menghafal. Saya macam, kita baca ya, macam buku cerita. Jadinya kita tak ada pressure. Bila tak ada pressure, kita akan macam mudah ingat lah. Kita baca, dia pun akan masuk. Itulah antara langkah dia. Okey, itu antara langkah yang ia telah buat lah. Okey, kita nak teruskan dengan rumusan yang dapat cikgu sentuh kat sini. Okey, sebab dia penentu. Dia penentu, kita lihat apakah kepentingan dia. Okey, bila dia penentu, masing-masing calon mesti ada target. Jangan sekadar menjawab latih to be sahaja, tapi mesti ada target. Untuk buat target, cikgu paparkan untuk calon yang dapat A+, supaya dia terus kekal A+, bagi kertas 1, sekurang-kurangnya dia dapat 35, jangan rendah. Mungkin Afiq boleh online, tapi Afiq tak boleh online. Jadi salah satu sebab kenapa dia tak boleh maintain markah 100 bagi kertas sejarah, kerana dia tak dapat kertas 1, 40. So, matlamat dia, target dia dapat 40. Okey. Manakala kertas 3, cikgu bagi basic 95. Jadi kalau dapat 35, dapat A+. Okey. Okey. Okey, kemudian seterusnya kalau kita nak dapat A, untuk dapat A masih lagi kertas 1 35, tapi kertas 2 cikgu dah rendahkan markah. Bermakna kalau kamu dapat rendah di kertas 2 tapi penguasaannya masih di kertas 1, mampu. Jadi untuk dapat A+, kertas 2. Tapi untuk maintain dapat A masih lagi kertas 1. Jangan kurang daripada 35. Okey. A tolak, cikgu dah kurangkan sikit. A tolak, cikgu dah kurangkan sikit. Jadi kertas 1 tu hanya sekadar 24. Tetapi anak-anak ingat, anak-anak kena dapatkan kertas 2 yang agak besar markahnya. 70. Okey. Okey. Baik, jadi untuk sekurang-kurangnya bagi target cikgu, sekurang-kurangnya bagi calon yang ingin mendapat B+, hendak dapatkan A tolak, sekurang-kurangnya kamu tengok di kedua lubuk markah, iaitu kertas 1 dan juga kertas 3. Jadi kertas 1 cikgu turunkan sikit 30, kertas 3 85. 69.5 insya-Allah. Insya-Allah sudah mencecah A tolak.
InsyaAllah. Jadi kita sekarang ni matlamat untuk ketiga-tiga sekolah kita sepatutnya paling rendah adalah A, tolak SMKA. Okey, rumusan yang cikgu nampak dan kesan daripada kita berbual dengan salah seorang anak soleh lagi pintar adik iyat kita ni. Jadi cikgu nampak yang pertama apa yang perlu kita buat untuk skor kertas 1 ni ialah jangan hanya tubi soalan-soalan pasir. Ini apa pendapat yang telah dikemukakan ataupun idea yang telah diberi lebih awal masa cikgu berbincang dengan Engku Afiq. Dia kata dia tak boleh dapat maintain 40 kalau dia sekadar menjawab pasir question. Kemudian yang kedua, kesilapan yang kenapa dia masih lagi tidak dapat 40 markah, dia sentiasa mengabaikan sudut-sudut maklumat, fakta-fakta kecil ataupun fakta yang sedikit ada di dalam buku teks. Kemudian seterusnya di pasaran cikgu rasa belum ada soalan SPM ulangan. So ramai calon yang mengabaikan soalan SPM ulangan. So perlu juga untuk mengulang soalan pasir SPM ulangan. Dan yang paling penting, kita tak panggil sejarah kalau dia tidak berfakta. Jadi kurang menguasai fakta. Dan sekadar menjawab soalan 1 jawapan A, soalan 2 jawapan B, tetapi tidak mengulas. Untuk skor kena mengulas. Okey. Baik, kita nak kupas satu persatu. Kenapa cikgu mengambil masa ataupun cikgu fokus pada kertas 1? Kena bagi cikgu ini adalah lubuk markah untuk skor A. Okey. Baik, istimewanya. Bagi cikgu, uniknya, istimewanya kertas 1 ni, sepatutnya dalam genggaman kamu sebab semua soalan yang ditanya adalah dalam buku teks. Jadi kalau kita menguasai buku teks, macam adik Iyat kata dia jadikan buku teks sebagai buku cerita, ini pun daripada beberapa pengalaman yang cikgu kongsi, pelajar-pelajar yang cemerlang menjadikan buku teks sebagai buku cerita supaya mereka mendapat idea tentang apa yang mereka belajar. Okay. Kemudian yang kedua, selepas pada cikgu menganalisis, cikgu dapati dalam soalan kertas 1 ni, dia tidak ada soalan kebat umum sebab semua soalan inside your textbook. Jadi kebarangkalian kamu salah kerana tidak mempunyai maklumat luar adalah terlalu sikit. Sebab semua soalan adalah ditanya mesti berkaitan, mesti terkandung, mesti dalam buku teks. Okay. Kemudian yang istimewanya lagi, yang kadang-kadang tu kita abaikan, macam cikgu kata tadi, kamu semua tempat sama ada fakta itu banyak, fakta itu jelas ataupun mungkin fakta itu hanya satu baris sahaja. Semua tempat, semua maklumat boleh dijadikan soalan. Ini yang selalunya pelajar tidak dapat skor kerana dia mengabaikan maklumat-maklumat ataupun fakta-fakta yang kecil. Okay. Seterusnya, kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak juga soalan yang mengandungi gambar rajah, gambar, peta, jadual, ilustrasi dan macam-macam. Yang ini juga salah satu sebab kenapa calon tak boleh skor kerana mengabaikan, tidak pernah merujuk, tidak pernah melihat bahan tersebut dalam buku teks. Dan daripada analisis cikgu, biasanya gambar atau bahan yang diambil mesti terdapat dalam buku teks. Okey. Baik, macam cikgu kata tadi, apa-apa pun tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak skor. Okey, kita teruskan. Di mana sumber soalan? Pernah berlaku bila calon dia buat latih tubi, keluar saja dewan, dia kata soalan tidak sama. Soalan mungkin tak akan keluar sebiji. Kalau keluar pun peratusannya lebih kurang 30 daripada 40 soalan, ada soalan berulang tetapi bentuk penyoalannya berbeza. Di manakah sumber soalan yang perlu kita latih tubi untuk kita mendapat skor 35? Okey. Bahagian sudut maklumat. Yang ini yang kalau kamu merujuk kepada nota-nota ringkas, kadang-kala bahan ini
diabaikan dan bahan ini ditanya dalam soalan. Okey. Contoh, cikgu bagi contoh. Okey, mungkin saudara Iyad engkau online ke sekarang? Mungkin tak online engkau? Ya? Engkau online tak? Iyad? Iyad online ke? Okey, mungkin ada masalah teknikal kat sini. Okey, kita teruskan. Baik, bentuk pemulawan. Okey. Soalan ini tidak ada dalam fakta tetapi terdapat dalam sudut maklumat. So jawapan yang saya mengharapkan menunggu jawapan lah. Ada tak calon-calon SPM kita anak-anak yang dapat memberi jawapan yang betul bagi soalan tersebut? Bagi pelajar Falahiyah tolong catatkan jawapan ya untuk menanda kehadiran kamu. Okey. Sekolah Amalin Puteri mungkin ada jawapannya, begitu juga dengan sekolah Agama Lati. Okey. Jadi kita perlu cepatkan sikit ya sebab mungkin ada masalah teknikal nanti. Okay. Jawapan di sini adalah jawapan dia D. Tetapi mungkin soalan yang sama keluar, dia tidak keluarkan perniagaan. Jadi kita kena mencatat selain daripada perniagaan ada lagi tidak boleh berkahwin, tidak memberi pertolongan. Mungkin soalan ini berubah ataupun jawapan pilihan jawapan berubah. So kita kena bagi reason, kita catatkan. Itu cara macam mana kita mengulas soalan objektif. Okey. Kemudian bahagian sudut maklumat juga afta. Tapi dalam sudut maklumat mengandungi tentang afta. Okey, saya teruskan. Jawapan dia A. Baik, soalan tokoh. Ini macam saya kata, soalan tokoh. Gambar-gambar tokoh. Tapi jangan risau anak-anak. Kalau mungkin kamu tidak pernah tengok gambar tokoh, tak kenal siapa tokoh tersebut, nama, selalunya soalan tu disertai dengan nama pada gambar. Apa yang penting anak-anak ingat ialah nama dan sumbangan. Dia tak akan tanya benda lain. Apa yang perlu diingat? Apakah tokoh tersebut? Apa sumbangannya? Gambar itu sekadar untuk menjelaskan. Jadi jangan risau. Okey. Contoh kat sini cikgu bagi tips sama. Okey, katalah zaman kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah ialah semasa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rashid dan Al-Ma'mum. Bila awak tengok ni, awak kata siapa pula Harun Ar-Rashid. So, apa tips dia? Kamu kena tanda soalan ini dia nak Bani Abbasiyah. Sebab Bani Abbasiyah, Bani Abbasiyah adalah agak intelek. Walaupun mungkin tokoh ni dia tukar. So, kita nampak dengan jelas jawab. Jadi, jangan kerana kamu tahu Harun Ar-Rashid, kamu buat lagi bahagia. Boleh? Nak? Okey, kita teruskan. Baik, ini lagi salah satu contoh cikgu bagi lagi ya. Kita tengok pun nama tentang kerajaan Turki. Baik, kemudian seterusnya saya nak bagi tips juga. Kadang-kala kesilapan yang cikgu nampak ialah bila keluar soalan berbentuk soalan begini. Iaitu dia tanya tentang kandungan majalah guru, kemudian dia bagi tokoh. Muhammad Datuk Muda Linggi, Yusuf Ahmad. Yang ni memang memang kita tak tahu, tapi kita underlinekan majalah guru. Key dia adalah guru. Kemudian
isunya kerana gariskan berkaitan dengan orang lain. Guru ni kira didik itu pun cara mendidik. So apa yang didiknya adalah pendidikan anak-anak. Kalau kita lihat tu, kemudian seterusnya majalah guru ini membincangkan tentang penguasaan pembesar tidak ada. Dia nak membangunkan jawapan yang tepat. Dua dan tiga. Kaki dia. Guru adalah mendidik. Okey, jadi ramai calon akan jawab D. Sedangkan mata wang seragam itu bukan faktor. Bukan faktor. Jawapan yang lebih tepat adalah kerana pentadbiran cekap. Okey. Cikgu harap anak-anak dapat mengikuti kelas dengan baik, dengan jelas. Kita akan teruskan. Jika ada soalan ataupun apa-apa, bolehlah kita kongsikan bersama selepas ini. Okey, seterusnya cikgu masih lagi buatkan yang memasukkan gambar. Gambar. Okey, saya nak teruskan. Okey, ini juga adik Afiq. Mungkin adik Afiq tak boleh nak kongsi bersama. Jadi antara salah satu dia kata kesilapan yang dia nampak ataupun menyebabkan dia tak boleh skor 40 markah adalah soalan berbentuk carta masa atau kata alif. Carta masa atau kata alif. Selalunya calon ataupun pelajar-pelajar tidak merujuk ataupun pernah melihat gerak. So bila ada soalan dia bagi X, mungkin dekat skrin tu dua lagi, cikgu nak merujuk kepada akobah 1, akobah 2. Kemudian dia letakkan X ke situ. Jadi kalau kamu tak tengok flow dia, carta alih dia, kamu tidak akan dapat jawapan yang tepat. Okey. Seterusnya soalan mudah tetapi diabaikan menjadi satu sebab kenapa tak boleh skor adalah konsep atau istilah yang diabaikan. Di manakah terdapat maklumat tersebut adalah di bahagian sudut-sudut maklumat yang perlu anak-anak semua bezakan, mengetahui tentang perbezaan antara sila-sila tersebut. Antaranya mawali, kemudian kita ada golongan mujaz, kemudian kita ada muzarab, yang perlu golongan zimi kita bezakan. Okey.
Saya nak teruskan. Apakah, soalan paling mudah, apakah peranan golongan baron pada zaman geologi? Kalau tidak, apakah baron? Kemudian jawapan yang tepat. So istilah baron perlu dalam mensediakan ataupun mendapatkan makna tersebut. Ini jawapannya adalah A. Okey. Antara istilah yang sentiasa juga ditanya dalam ini adalah pada abad ke-19 tempatan dan Melayu terpaksa mendapatkan nikmat baru. Apa masalah kita cari selain peraturan kompran? Anak disediakan satu dengan istilah-istilah ataupun konsep tertentu dalam sejarah untuk anak skor 40. Okay? Okay, begitu juga dengan piagam Atlantik. Okay. Kita teruskan. Okey, daripada itu mungkin ada masalah lain, cikgu minta maaf ya. Cikgu ni live di sekolah menengah kebangsaan agama Palaya. Minta maaf kalau lain slow ya anak-anak. Tapi sabar, insya-Allah anak-anak boleh ulang tayang untuk slot ni dia kasih sampai ada rakaman kalau ada masalah Allah kita cuba. Okey, kita beralih masih lagi bahagian soalan objektif. Tips yang cikgu gunakan sekiranya kita tidak boleh menjawab soalan, cikgu pernah mengenal soalan itu untuk memberi panduan memilih jawapan yang tepat. Contohnya soalan nombor 16 itu senarai berikut adalah hasil sastra tempatan di Asia Tenggara. Mungkin anak-anak yang pernah atau tak terperasaan ada. Mengapa? Sebab biasanya soalan tingkatan 4 kita ada 4 bab, kita ada 10 bab. Secara logiknya mungkin satu bab akan ditanya sebanyak 16 ini cikgu bahagikan 2. Bila cikgu bahagikan 2, cikgu akan dapat 8. So cikgu boleh andaikan soalan ini adalah soalan daripada bab 8 tingkatan 4. So kita ingat bab 8 ini selalunya berkaitan dengan penyebaran Islam. So kalau kita lihat ada jawapan yang berkaitan dengan penyebaran Islam. Okey. Ya. Kita teruskan. Seterusnya begitu juga dengan buku ataupun karya hukum kanun Melaka. Hukum kanun Melaka ni cikgu tak nak ulas banyak, cuma anak-anak kena ingat dia ada hukum kanun Melaka dan juga dia ada undang-undang laut Melaka. Okey. Okey, seterusnya yang paling ketara mungkin anak-anak tidak pernah pernah melihat tentang soalan begini, tetapi soalan yang paling banyak yang antara anak-anak kata soalan keliru. Okey, cikgu kategorikan dia sebagai soalan tarikh ataupun time frame. Yang ini kena hati-hatilah anak-anak. Okey, apa maksud dia tarikh ataupun time frame? Soalan sejarah tidak pernah tanya tarikh, tetapi kita ada time frame dia. Okey, contoh di sini. Okey, contoh kat sini, mengapakah negara di timur menjadi sasaran orang Eropah pada abad ke-16? Very simple, soalan jelas, tetapi inilah yang paling banyak silap. Okey, kita tengok abad yang ke-16. Anak-anak kena underline abad ke-16. Abad ke-16. Jadi jawapannya Nilai sekarang. Nak tengok sini soalan budak-budak.
Okey Baik, cikgu balik kepada soalan soalan berikut. Harap anak-anak dapat Okey, Zaim Taqiyuddin nampaknya tulis mantap. Ada baru yang nak jawab, dah ada soalan okey. Ini mungkin ada kesilapan teknikal, cikgu minta maaf. Cumanya apa yang penting kat sini, anak-anak lihat tips macam mana nak jawab Okey, kita balik semula kepada soalan, mengapakah negara di timur menjadi sasaran orang Eropah pada abad ke-16? Yang ni maksud cikgu time frame. Kalau dia ubah abad ke-17, jawapannya dah jadi lain. Okey, jadi bila dapat soalan macam ini, anak-anak kena underline abad ke-16. Okey, abad ke-16, kalau kita tengok pilihan jawapan A, B, C, D, kita dah boleh buang yang tidak berkaitan. Antaranya ialah tenaga buruh. Tidak ada kaitan tenaga buruh. Begitu juga mana ada negara barat memajukan masyarakat tempatan, kita buang. So masalah yang ketara yang selalu silap ialah di A dengan D. Ramai cikgu rasa anak-anak akan pilih jawapan A. Betul tak? Sebenarnya jawapannya ialah D kerana abad ke-16. Kalau cikgu tukar abad ke-17, barulah jawapannya akan menjadi A. Tetapi cikgu kena lemahkanlah sebab dia selepas revolusi perindustrian, dia mencari bahan mentah dan juga memasarkan. Tapi sebab soalan ini hanya abad ke-16, so dia tidak ada kaitan dengan revolusi perindustrian. Itu maksud cikgu time frame. Ini satu contoh. Jadi jawapannya adalah kekayaan sumber alam. Jadi pada soalan tu underline. Jangan baca sasaran terus jawab bahan mentah. Okey. Satu lagi contoh cikgu nak bagi time frame ini antara dua soalan setiap kali bila disoal memang salah. Andaikan. Ni Alia Maisarah jawapan D bagus. Macam mana yang ini? Andaikan anda mengusahakan sebidang tanah di tanah Melayu pada abad ke-18, bagaimanakah anda menjalankan aktiviti tersebut? Kalau di sini ada time frame tak anak-anak? Yang mana keliru Akib Baihaqi? Keliru yang mana tu? Kalau kita lihat di sini soalan seterusnya. Ibnu Azhar dia kata A Haikal Predator. Predator mana tu? D. Cikgu menunggu lagi antara jawapan calon. Apa agaknya calon-calon anak-anak? Ada ramai yang menjawab A. Cikgu masih lagi. Ingat anda mengusahakan sebidang tanah. Yang perlu anak-anak ambil kira key-nya kat sini adalah abad ke-18. Jadi abad 18 kita boleh buang setengah-setengah jawapan. Ramai yang jawab A kewangan tak ada kaitan Ada yang jawab D, kena hati-hati Mr. Peace, hati-hati D. Kemudian kita lihat ini antara tokoh-tokoh yang manakah yang paling tepat? Abad ke-18. Sebab apa cikgu buang? Sebab apa cikgu buang Sultan? Sebab Sultan ini pada masa itu sudah menyerahkan tanah kepada pembesar-pembesar. Jadi kita dah boleh buang jawapan B. Sekarang yang manakah jawapan lebih tepat? Jawapan yang lebih tepat adalah 18. Abad ke-18 belum lagi masuk tentang residen. Kuasa barat belum lagi masuk. Jadi ingat adalah pembesar. Kalau cikgu tukar abad ke-19, abad ke-20 barulah jawapan dia residen. Jadi nampak tak time frame pada soalan ini? Mungkin soalan ini soalan yang kedua. Yang kamu tak dapat 40. Jadi tolak 2, 38. Jadi hati-hati soalan yang paling ketara banyak silap adalah time frame. Baik, fakta sedikit. Fakta sedikit anak-anak, kita tengok. InsyaAllah cikgu cuba akan lajukan sikit sebab cikgu nak masuk kepada kertas 2. Fakta sedikit ini hanya satu baris sahaja dalam buku. Jadi selalu kita abaikan tentang syarikat insurans. Macam itu je contoh dia. Mungkin ada yang alamat salah. Yang mana salah tu Rizal. Pada tahun 1917 undang-undang ni. Jawapan very simple. Apa agaknya jawapan dia?
Okay, Alia Sofia kata B, ya betul, tahniah. Jadi cikgu nampaknya kita online, alhamdulillah, okey setakat ini. Cumanya cikgu cuba nak dapatkan 2 pelajar anak soleh lagi pintar Falahiyah ya, Engku Afiq dengan Iyad ya, untuk kita kongsikan bersama. Harap-harap dia boleh online selepas ini ya. Okey, agak laju sikit. Antara yang sikit juga yang terdapat dalam buku yang diabaikan yang juga silap adalah rancangan Colombo sebagai contohnya. Okey, rancangan Colombo. Okey. Ya, rancangan Colombo Kalau siapa yang menjawab soalan 39 ini, cikgu menunggu jawapan 39. Cikgu harap anak-anak type 39 kalau soalan tu ada, sebab saya takut soalan tu tak sama dengan dengan yang anak-anak punya dalam skrin Okey. Ni okey, kita tengok soalan very simple. Okey, Ahmad Daniel kata A. Ya, YB kita pun ada. Okey, 39 bagus Alhamdulillah. Sebab rancangan Colombo ni ada juga soalan pernah juga keluar dalam SPM. So jawapannya adalah A. Okey. Baik, beza maklumat. Yang ini antara yang cikgu rasa kamu kena buat. Sebab di akhir-akhir ni kamu kena membezakan maklumat, kamu kena tahu apa itu satu-satu fakta tentang maklumat berikut Jadi apa yang cikgu buat biasanya adalah cikgu suruh kamu sediakan fakta dan juga maklumat. Apa yang cikgu kata beza di sini, kamu kena tahu apakah dia Liga Anti Pemisahan, apa dia Persatuan Belia Buddha, apa dia Liga Pembebasan Rakyat Anti Fasis, Partido Bama Asyayun. Semua maklumat ini dalam pemilihan jawapan ini dia ada dalam buku. So mungkin soalan ini jawapannya, okey, siapa yang boleh bagi? Okey, Alia Sofia jawab dia B. Okey, alhamdulillah ramai yang jawab B. A tu di Filipina Yang mana A Filipina ya anak? Okey, kemudian soalan 22B. Okey, alhamdulillah ramai juga yang jawab B. Okey. Baik, jadi kita kena tahu Liga Anti Pemisahan tu apa. Mungkin soalan seterusnya dia tak tanya tentang Belia Buddha. Ini maklumat cikgu kata kena tahu beza Okey, satu lagi contoh. Maklumat yang kamu kena tahu ni adalah Malayan Union. Okey, apa itu Malayan Union? Apa dia pentadbiran tentera British? Apa dia negeri-negeri Melayu? Kemudian apa dia negeri Melayu bersekutu supaya kamu boleh menjawab soalan tersebut. Ini maksud dia beza. Jadi untuk beza ini kamu sediakan satu jadual lah. Malayan Union tu apa? Sesimpel mungkin. Okey. Jadi kita lihat jawapan dia, sebut saja tentang prinsip kerakyatan mestilah berkaitan dengan Malayan Union. Okey. Baik, seterusnya anak-anak mungkin tapi cikgu rasa ramai yang dah buat. Okey, ramai yang dah buat. Okey, analisis jawapan. Masa yang diberi adalah 1 jam, 40 soalan. Jadi anak-anak diminta membuat analisis untuk membantu anak-anak menjadikan jawapan yang salah kepada betul. So kena bilang anak-anak, bilang A, B, C dan D. Okey, boleh Okey. Dan untuk bilang, kamu fokus pada yang kamu tanda right. Pada setiap soalan yang anak-anak jawab, anak-anak tanda right yang yakin betul. Kemudian yang mana anak-anak was-was, anak-anak bulatkan. Yang memang tidak mendapat maklumat, anak-anak buat pangkah pada kertas soalan. Okey, kemudian anak-anak bilang yang right itu. Yang right itu bilang A berapa, B berapa, C dan juga D. Ingat, dalam masa 1 jam, menjawab sekejap tetapi menganalisis, menyimak markah semua itu perlu dilakukan. Jangan tidur. Okey, kenapa cikgu kata macam itu? Sebab kita ada nisbah dia. Okey, nisbah dia. Mesti 20. Itu yang cikgu kata bagi kita nak skor kertas 1, kita dapatkan sekurang-kurangnya 35. Ada soalan mudah yang sederhana 32 soalan dibekalkan. Manakala soalan yang sukar kita ada 8. Jadi kita masih mampu skor sekiranya kita dapat 32 hingga 35. Okey, ini antara panduan-panduan
Okey, ada yang sleep, ada yang relax. Okey, mungkin agak lambat sikit line kat depan sana. Okey. Okey, seterusnya kamu bilang ini cikgu rasa panduan yang telah diberikan oleh ramai cikgu. Kamu bilang bilangan A, B, C, D tidak kurang daripada 9 dan tidak lebih daripada 12. Jadi bila kita bilang ini boleh membantu kita membuat pilihan jawapan yang betul anak-anak. Okey. Okey. Baik. Kemudian dalam pilihan jawapan kamu juga kamu boleh lihat sekiranya ada jawapan berurutan 1, 2, 3 dan 4 ini tidak pernah berlaku. Kalau berlaku dia sampai 3 sahaja dan jarang-jarang. Jadi ini salah satu tips untuk kamu mengubah jawapan sekiranya terdapat. Tapi jangan ubah yang bertanda right. Ubah yang kamu sudah buat bulat. Kamu was-was. Baik, kertas 2 kita nak masuk kepada lubuk markah. Sudah kita tahu bahagian skor yang membantu kita skor adalah kertas 2. Ingat kertas 2 kita ada bahagian A dengan bahagian B. Cikgu mengharapkan ni sangat kalau boleh Afiq dan juga Iyad live sikit, boleh tak? Boleh respon tak? Okey. Nampaknya Iyad tak boleh online Iyad. Okey, kalau tak boleh online. Tak boleh Okey, kita teruskan. Baik, untuk skor kertas 2 kita masuk kepada target. Kita mesti ada target Okey, target. Cikgu tak nak banyak Cikgu tak nak markah banyak, cikgu hanya target minima 60 markah sahaja. 60 markah sahaja. Kemudian kita up. Paling minima 60, jangan kurang daripada 60 untuk kita skor Okey. Okey. Kita teruskan dulu. Saya sambil tu saya melihat juga komen anak-anak. Okey. Mungkin agak ni sikit lah. Okey. Cikgu dah tunjukkan kertas 2. Okey, kertas 2 cikgu tu cikgu target 60 tapi untuk mendapat 69.5 markah tu 70 adalah A tolak. Jadi kita nak 60 paling minima. Paling minima jangan kurang daripada 60. Segalanya berkemungkinan. Okey, cikgu bagi tips-tips lepas ni tolong ambil ni Okey, kita mungkin dari segi masa kita dah sampai mencecah masa pukul 10. So kita ada lebih kurang 30 minit saja lagi untuk habiskan slot kita. So cikgu mungkin agak laju, ada setengah-setengah tempat. Okey. Baik, kita kenal dulu soalan struktur Okey, soalan struktur. Okey. Ini anak-anak tahu tapi ada yang tahu, ada yang tak tahu, cikgu nak mantapkan. Okay, bahagian A kertas 2 ni adalah soalan wajib. Wajib, tapi sekiranya kamu tinggal, markahnya tak ada. Tapi mungkin mempengaruhi jawapan lain. Okay? Baik, soalan ini mempunyai, bahagian ini mempunyai beberapa soalan. Ada 10 markah. Okay, yang paling penting anak-anak tengok yang ketiga. 1, 2, 3, 4. Boleh tajuk atau fakta sedikit. Selalunya kita bila bahagian A ni selalu kita bersedia untuk soalan spot tajuk-tajuk yang besar. Jadi daripada 4 soalan yang keluar, seringkali setiap tahun cikgu tengok ada soalan yang faktanya sedikit pun pernah dijadikan soalan dalam bahagian struktur. Okey. Kemudian ada juga, tapi tak banyak ada juga soalan bahagian A, soalan bahagian struktur ini yang minta pandangan atau cadangan. Tetapi bila dia soalan wajib, dia lebih kepada jawapan yang ada dalam buku teks.
Jadi ingat-ingat inilah bahagian yang bila kalau saya boleh berudara bersama dengan Afiq dan Iyad, dia akan menyatakan kenapa bahagian mana yang biasanya student tu lemah. Selalunya dia kata bahagian A, suka nak skor jika dibandingkan dengan bahagian B. Okey. Kenapa tak boleh online dengan Iyad saya pun tak tahulah. Okey. Baik, teruskan. Baik, seterusnya pemahaman ataupun kehendak soalan sukar. Kadang orang tak faham apa kehendak soalan, cara menjawab soalan fakta yang diberi tidak menepati. Di sini cikgu akan sentuh. Mungkin anak-anak tak sedar anak-anak telah membuat kesilapan. Kesukaran menjawab apabila soalan yang tidak dijangka dikemukakan. Saya mengharapkan sangatlah kalau Iyad dengan Afiq boleh ke udara, dia akan menyatakan tips macam mana mereka handle untuk menjawab soalan yang tidak dijangka. Okey, kemudian soalan kebat bahagian C ni agak sukar difahami kehendak soalannya. Sebab dia kadang berbelit-belit, tetapi kita cubalah jawab. Okey, calon gagal mendapat markah. Kenapa calon tidak dapat mendapat 100 markah bukan di bahagian B anak-anak, adalah di bahagian A, dan bahagian A-nya anak-anak bukan di bahagian pecahan C tetapi di pada pecahan A, iaitu fakta. Okey. Anak-anak semua dah tahu satu isi satu markah. Satu isi satu markah. Okey. Baik, lazim soalan Okey, katakanlah tahun ini kita lihat rata-rata selepas cikgu analisis ramai negeri-negeri yang memberi fokus kepada bab 3 tingkatan bab 4 tingkatan 4, iaitu jahiliah. Lazimnya soalan jahiliah ditanya tentang mengapakah masyarakat Arab ketika itu dianggap jahil, apakah bentuk penentangannya, mengapa mereka menentang, apa ciri-ciri. Ini biasa. Jadi kebanyakan kamu akan bersedia dengan soalan ini. Tetapi tiba-tiba ada soalan kecil yang dijadikan sebagai soalan. Soalan kecil dijadikan sebagai soalan di bahagian A. Okey, cikgu bagi contoh lah. Contoh soalan dan contoh jawapan. Kita bersedia hanya maksud jahiliah, tapi kita tidak bersedia dengan soalan ini. Okey, apakah soalan yang cikgu nak bagi contoh di sini? Okey. Soalannya adalah sistem kabilah. Adalah ditanya sistem kabilah. Okay. Sistem kabilah yang diamalkan oleh masyarakat Arab jahiliah. Soalan dia, nyatakan ciri-ciri sistem kabilah. Bila datang je soalan kertas 2 macam ini, anak-anak kena perhatikan setiap patah perkataan. Setiap patah perkataan. Ciri-ciri sistem kabilah. Jangan anak-anak jawab ciri-ciri jahiliah. Ini salah satu sebab. Kemudian markah yang disediakan untuk soalan bahagian struktur ini 3. Sekurang-kurangnya anak-anak kena memberi garis panduan 3 markah kat sini. Okey, kemudian baca soalan yang kedua B. Bagaimanakah semangat asabiah terbentuk? Selalunya anak-anak lemah sekiranya ada kata tugas bagaimana. Sebenarnya dia nak tanya macam mana semangat asabiah itu terbentuk. Okey, kemudian C, dia berbentuk kebat. Kebat inside your textbook, tapi boleh juga inside your mind. Mengapakah amalan semangat asabiah meninggalkan kesan buruk kepada masyarakat Arab jahiliah? Okey, kita cuba jawab soalan ini dulu. Bagaimana tekniknya? Kenapa kamu tinggi markah? Kenapa kamu hilang markah? Okey, anak-anak dah bersedia? Bagi mereka yang dapat skrin ni, bolehlah rangka dulu jawapan. Bila cikgu layarkan kat sini, anak-anak boleh lihat sama ada jawapan anak-anak betul atau salah. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, nyatakan ciri-ciri sistem jahiliah. Ingat dalam menjawab semua soalan, kita mesti menjawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap. Okey, ini adalah rangka jawapan yang anak-anak sediakan. Mungkin belum keluar lagi dalam skrin. Okey. Ini antara. Tapi anak-anak dinasihatkan jangan sekali-kali menjawab macam ini bentuknya. Mungkin anak-anak akan dipotong markahnya. So, the best way presentation kita adalah
Tengok cikgu ambil satu contoh. Macam mana nak jawab ayat lengkap. Anak-anak pun semua mungkin dah tahu. Setakat ni. Kita menggunakan kita menggunakan penanda pewacana. Cikgu bagi contoh. Kemudian kita menggunakan, kalau kita nak beri contoh, kita gunakan perkataan contoh. Cara hurai. Ini adalah contoh jawapan. Kita ada contoh jawapan. Maaflah sebenarnya cikgu nak berkomunikasi dengan Afiq Iyad dengan Engku Afiq, tapi mungkin ada masalah jadi cikgu terpaksalah kita on macam ni. Nyatakan ciri-ciri. Ini jawapan yang cikgu harapkan. Jawapan yang kamu tulis. Bagi pelajar-pelajar cemerlang, dia akan menulis jawapan sebegini. Banyaknya cikgu. Adakah dia dapat 3 markah? Banyaknya cikgu. Kemudian kalau kamu perasan cikgu ada buat 2 color pada jawapan tersebut. Ini salah satu sebab kenapa tulis banyak tetapi kadang-kadang tak dapat markah. Cikgu bacakan cikgu bacakan. Ada calon tanya kalau pakai penanda wacana selain itu 5 kali selain itu tak ada masalah. Yang penting ayatnya lengkap. Sama ada penanda wacana tu dipakai 2-3 kali dalam jawapan tu tidak menjadi satu persoalan. Anak-anak masalah masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. Ni antara ni sudah ada jawapan. Mungkin anak-anak ingat berpuak tu 1 markah, berkelompok 1 markah. Mungkin kita tidak tahu skema. Mungkin ini hanya satu fakta. Kemudian calon jawab lagi, dalam sesebuah kabilah ahlinya terdiri pada suku yang sama. Mungkin ini adalah ulangan. Jadi kalau calon jawab hanya ayat 1 dengan ayat 2 saja, mungkin calon hanya dapat 1 markah sahaja. Ini kesilapan. Jadi yang merah ini adalah mengulang daripada yang atas. Yang hitam, setiap kabilah mempunyai identiti dan peraturannya sendiri. Ini aspek berbeza. So ini dinilai. Diberi markah. Ahli kabilah pula taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing. Ini mungkin ulangan. So nampak tak? Jawapan ini mungkin ada pengulangan. So itu salah satu sebab kenapa calon tidak mendapat markah penuh. Ini yang cikgu tunjuk antara jawapan. Kita tengok dan skrin belum sampai lagi. Nyatakan ciri cikgu bagi contoh calon seterusnya. Pendek je. Tetapi yang merah ini mungkin mereka ni hilang markah. Jadi nampak dengan jelas hanya ada 2/3 sahaja yang dapat. Cikgu teruskan. Sebab kita nak memaham kenapa kita ni sentiasa silap dalam dapat markah. Bagaimanakah semangat asabiah terbentuk? Soalan ni tanya bagaimana semangat asabiah terbentuk. Kalau kita lihat jawapan yang cikgu layarkan tu. Ini antara jawapannya. Kalau anak-anak semak balik, jawapannya kerana berasaskan keturunan, kerana terikat kepada peraturan, kerana keadaan geografi, suasana tempat tinggal. Dia tanya bagaimana. Jadi kata tugas bagaimana ni kena faham betul-betul. Dia tanya bagaimana dan kadang-kadang calon hilang sebab dia bagi kesan. Ini soalan bagaimana. Kemudian kalau anak-anak perasan kat bawah ni, sikap orang Arab Jahiliah yang suka berperang seperti mana peperangan Al-Basus. Adakah ini bagaimana? Ini mungkin tidak ada markah. Kita teruskan. Baik, lubuk markah. Cikgu ulang balik, lubuk markah adalah di bahagian kebat. Sama ada di bahagian A ataupun di bahagian B. Bahagian A ataupun bahagian B. Sambil-sambil tu cikgu melihat juga feedback anak-anak. Ada calon yang kata saya buat pendek-pendek dapat markah penuh. Study smart not hard. Faham anak-anak? Markah pendek.
kalau soalan itu soalan nyatakan. Anak-anak kena pastikan dalam menjawab soalan esei ataupun soalan bahagian A ni mesti disertai fakta, huraian dan contoh. Okey. Kalau anak-anak jawab soalan tu pendek-pendek, anak-anak kena ada satu kelebihan menguasai fakta lebih. Baik, sekarang ni katalah anak-anak tidak menguasai fakta, hanya ada fakta yang sedikit. So macam mana kita nak backup supaya kita masih lagi dapat menguasai markah penuh? Kita masukkan huraian. Itu pentingnya fakta dan juga huraian. Boleh membantu anak-anak skor. Ya. Okey, jadi Jugam Gamer, tahniah lah sebab mungkin dia antara pelajar yang ingat banyak fakta. Okey. Baik, kertas 3 untuk anak-anak cikgu tak masuk. Sebab kertas 3 ni cikgu tak akan masuk. Apa yang cikgu buat hari ni adalah kertas 1 dan kertas 2. Okey, kita teruskan dengan bahagian kebat, lubuk markah sama ada di bahagian A ataupun di bahagian B. Mungkin ada persamaannya. Cumanya bahagian A, fakta kebatnya adalah agak terhad. Okey, contohnya kat sini. Mengapakah amalan semangat asabiah meninggalkan kesan buruk kepada masyarakat Arab Jahiliah? Jadi mengapa ni adalah sebab kesan buruk. Jadi perhatikan, gariskan kesan buruk. Markah yang dihendaki adalah 4. Okey, ramai calon-calon yang akan tulis 2 fakta, 2 huraian. Okey, itu antara. Tapi cikgu nasihatkan supaya anak-anak jawab lebih daripada 2 fakta sebab mungkin huraian anak-anak tidak hidup. Maksud tidak hidup ni tidak menyumbang markah. Okey, kita tengok contoh yang cikgu beri. Okey. Okey, ada calon tanya tentang kertas 3. Mungkin kita akan buat sekali lagi lah. Okey, antara kesan buruk kepada masyarakat Arab Jahiliah ialah semangat kesukuan yang melampau. Ini maksudnya fakta. Sehingga mencetuskan peperangan. Ini dia bagi huraian lanjutan. Peperangan antara kabilah. Contohnya Perang Abbasus. Ini adalah jawapan yang paling cantik. Ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Jadi calon ini sekiranya dia jawab macam ni sudah mendapat 3 markah. Kalau calon jawab macam ni, kalau macam ada yang calon jawab semangat kesukuan yang melampau, dia memerlukan lagi 3 isi untuk mendapat 4 markah. Nampak tak anak-anak? Kelebihan kalau kita buat fakta, huraian dan contoh. Okey, kemudian fakta yang kedua, kehidupan mereka kucar kacir. Okey, bila kucar kacir, kenapa? Kerana berlaku pensengketaan. So ada 2 isi kat situ. Tapi anak ni mungkin dia rasa memerlukan jawapan yang lebih panjang, dia tambah lagi. Okey, semua jawapan pada paparan ini adalah inside your textbook. Anak-anak dalam buku teks. Okey, bila dia bahagian C, ini adalah peluang untuk anak-anak gunakan bagi menyampaikan apa yang anak-anak rasa. Okey, kita tengok the next slide. Okey. Satu kelebihan yang cikgu kata kebanyakan anak-anak dapat skor markah adalah di bahagian kebat kerana ada perkataan mana-mana munasabah. Ya, cikgu termalai tak boleh ikut. Okey. Kejap. Okey, ada perkataan mana-mana munasabah. Remove iyat dengan tu, sebab tu tak boleh. Remove iyat dengan engkau, sebab tu dia tak boleh masuk. Okey dah. Mana-mana yang munasabah. Jadi jangan takut sekiranya jawapan yang kamu bagi dalam buku tu tak cukup, you can give your own ideas. Okey, antaranya bila semangat asabiah ni diamalkan oleh masyarakat Arab, mungkin akan mengganggu kegiatan ekonomi. Ini adalah idea kamu. Kemudian mungkin juga menyebabkan perbuatan tidak suka. Ini adalah idea kamu. Jangan takut memberi idea walaupun soalan itu bersekitar masyarakat Arab Jahiliah. Ini ada mana-mana munasabah. Jadi jawapan kamu mesti logik lah, munasabah. Okey. Okey, anak-anak boleh Okey, kita teruskan.
Kita ada beberapa. Okey. Cikgu masih sentuh lagi, kita masih lagi di bahagian A untuk kertas 2. Sebab kertas 2 ni adalah penyumbang ke arah meningkatkan grade walaupun kita tahu lubuk markah kita adalah kertas 1 dan kertas 3. Okay, ini cikgu bagi contoh. Ini satu tajuk kecil yang terdapat dalam bab 10 tingkatan 4 iaitu sistem pengangkutan yang cikgu lihat ada jugalah negeri-negeri yang memberi fokus kepada tajuk tersebut. Okay. Okay, ini contoh contoh. Ini kita panggil soalan respon terhad lah. Terhad sebab dia kata senaraikan 2 laluan jalan kereta api peringkat awal yang dibina di Tanah Melayu. Dalam banyak-banyak ini cikgu rasa yang akan menyebabkan calon-calon hilang markahnya adalah di bahagian A. Di bahagian A. Bahagian A. Kita tengok soalan bahagian A apa. Okey. Jadi soalan ini adalah soalan fakta. Jadi bila cikgu mungkin kita tak boleh online, kita usahakan kita online bersama dengan pelajar cemerlang kita, anak-anak Engku Afiq dan juga Iyad Iskandar. Dia kata biasanya mereka tak dapat skor adalah di soalan fakta. Okey, inilah fakta yang mengganggu anak-anak tidak mendapat 10 markah di bahagian A bagi soalan bahagian struktur. Okey. Kemudian bahagian B itu adalah soalan yang boleh kita jawab secara logik. Anak-anak. Okay, mungkin ada soalan tentang slide yang pertama. Kalau ejaan salah, macam biasa, ejaan salah. Kalau ejaan salah, kalau soalan ejaan itu tidak membentuk perkataan lain, kita terima. Contohnya, pot sweeten ham. Tapi anak-anak tulis pot kelang. Memang salah lah. Kalau pot sweeten ham tidak ada T, tak ada H, nampak sweeten ham tu, wow, kita masih terima. Jangan dia membentuk perkataan baru. Okey. Okey, inference kita, anak-anak sabar. Cikgu akan masukkan inference, sabar dulu. Bagus, anak-anak yang mana mengikuti kelas kita hari ni. Okay, ini cikgu masukkan, ini kita masih lagi di bahagian A anak-anak. Inference tunggu dulu. Okay, ini contoh jawapan untuk ni, ingat mungkin dalam slide tu lambat sikit. Ini jawapan panduan. Jangan sesekali di bahagian mana-mana pun anak-anak jawab dengan tanda sempang ataupun ayat tidak lengkap. Janganlah kerana kamu tak dapat markah kerana kesilapan, bukan tak dapat markah kerana tidak tahu. Itu satu kecuaian yang amat dikesalilah. Okey. Silap faham. Silap faham ni cikgu masuk sikit lah. Silap faham ni kadang-kadang kamu ni mungkin laju lah. Laju. Okey. Terima kasih Cikgu Ahmad Dahisham Ismail. Saya akan jawab sekejap lagi Cikgu Dahisham. Okey, masyarakat Arab Jahiliyah ialah masyarakat Arab atas tu. Okay, soalan yang ditanya, apakah maksud jahiliyah? Jadi kenapa saya kata salah faham, selalunya calon akan menjawab apakah maksud masyarakat Arab Jahiliyah. Sedangkan kedua-duanya memerlukan jawapan yang berbeza. Jadi di sinilah anak-anak kena ingat, setiap kali dapat soalan, gariskan kata kunci supaya memahami kehendak soalan. Okey, cikgu teruskan. Okey. Hati-hati dengan tugasan soalan. Kita ada tugasan soalan yang akan memerangkap calon sekiranya calon tidak berhati-hati. Okey, satu lagi saya lihat agak kebelakangan ni selepas cikgu analisis, dia keluarkan aspek-aspek tertentu. Tahun lepas pun ada. Contoh kat sini, contoh. Ciri-ciri sistem sosial. Anak-anak tidak menggariskan perkataan sosial. Jadi anak-anak menjawab sahaja jawapannya dan panjang tetapi tidak menepati kehendak soalan. Dia kena hati-hati anak-anak sebab dalam buku teks kamu pun dia sudah bahagikan ciri-ciri itu kepada beberapa aspek.
Okey, beberapa aspek kalau dilihat ada agama, ada sosial ekonomi. So anak-anak kena perhatikan kehendak soalan tu sosial, ekonomi, nilai hidup, agama supaya menepati kehendak soalan. Okey. Okay. Baik, masih lagi di bahagian, insya-Allah kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Teknik soalan berkait. Okey, akhir-akhir ini kita ada satu bentuk soalan berkait soalan berkait. Okey, sambil-sambil tu. Okey, ini contoh. Ini juga antara soalan yang saya lihat popular lah dalam kalangan negeri-negeri, soalan dasar perpaduan. Okey, dasar perpaduan ini saya keluarkan bentuk A1, A2, A3 dan B. Okey, ini berkait. Sebab mampukah usaha di A menyatupadukan rakyat Malaysia? Bermakna kita mesti jawab A1, A2, A3 supaya jawapan kebat kita, pandangan kita di bahagian B diambil kira. Okey, apa yang berlaku? Sekiranya tidak tahu jawab A1, A2, A3. Cikgu nasihatkan kamu jawab walaupun salah. Jadi you have to write down, tulis something. Jangan tinggal kosong untuk membolehkan markah di bahagian B dikira. Jadi konklusinya, you have to fill in the blank. Betul atau salah, terserah, ataupun untuk membolehkan markah yang lain dikira. Okey. Jadi rumusan yang kita nampak kat sini, jawab semua bahagian. Fill in the blank. Untuk bahagian A, fill in the blank. Walaupun rasa tak tepat atau tak betul, tulis. Ini ialah markah kebat. Okey. Rumusan bahagian A. Minta maaflah kita masih lagi tak boleh nak bersiaran dengan anak-anak kita. Mungkin selepas ini. Okey, menjawab tentang pertanyaan Cikgu Ahmad Dahisham. Okey, daripada analisis saya, daripada jawapan inference ini dia lebih kepada bahagian B. Kalau kita tengok skema pun dia ada menuliskan ada inference. Jadi pada bahagian A ni dia lebih kepada tidak perlu menulis inference. Dia hanya perlu menjawab mengikut kehendak soalan dan macam tadilah. Soalannya dia biasa banyak terdapat dalam buku teks. Okey. Inference kita ada kawasan dia. Okey. Baik, kita masuk esei. Esei dia tak banyak sebab faktanya hanya hampir sama. Kebat dia yang saya nak sentuh. Okey, bahagian B peruntukan markah lebih banyak. Di sinilah lubuk kertas 2. Kita kertas 2 lubuk kita adalah bahagian B. Kenapa bagaimana calon dapat markah tinggi? Biasanya adalah di bahagian B, soalan pilihan. Kamu pilih apa yang kamu boleh jawab. Itu tugas kamu. Okey, biasa soalan yang punya fakta yang banyak. Jadi kalau mereka hilang markah di bahagian A, bahagian A ataupun soalan bentuk fakta. Okey, soalan kebat memerlukan jawapan lebih terbuka. Ini untungnya daripada analisis ataupun daripada pemantauan, daripada pengalaman cikgu, selalunya markah kebat dapat markah maksimum. Janji tulis jawapan lebih panjang. Jawapannya lebih panjang jika dibandingkan dengan bahagian A, bahagian struktur. C bahagian struktur adalah lebih pendek jika dibandingkan C bahagian B. Bahagian B, bahagian AC. Okey. Okey. Okey, apa tugasan ini? Sepatutnya ni saya dah bincang lebih kurang dengan Iyad Iyad dan juga Engku, mungkin kita ada masalah. Jadi apa yang calon tersebut buat, anak soleh lagi pintar Falayah ni buat, dia akan baca ke semua soalan sama. Semua akan baca ke semua soalan. Ingat soalan ini kamu yang pilih, jangan silap.
baca semua, kamu pilih 3 daripada 7. Kemudian bukan sekadar pilih tetapi terus merangka apakah kehendak-kehendak atau apakah isi-isi yang boleh dimasukkan dalam soalan tersebut. Okey, jadi kita pilih jawapannya, kita boleh jawab paling banyak. Okey. Okey. Okey, saya teruskan Baik, dia berbeza dengan kebat dalam bahagian A, bahagian struktur. Cikgu guna struktur dengan esei. Memerlukan jawapan hari ini. Jadi pada soalan itu dia ada 2 bentuk. Ada soalan kebat bahagian esei ni memerlukan pada zaman tersebut dan banyak jawapan kebat memerlukan jawapan hari ini. Di sinilah kita memerlukan pengetahuan sedia ada ataupun pengetahuan sejarah kamu. Okey, skop jawapan berkisar zaman sekarang. Kalau kita tak mampu, kita pilih jawapan yang kebat yang kita boleh jawab. Kemudian sebenarnya kebat ini diperkenalkan untuk memberi ruang kepada anak-anak memberikan cadangan, memberikan pendapat untuk membuat perbincangan. Sebab itulah cikgu kata kebat bahagian sini lebih peluang, rebutlah peluang, ambillah peluang, skor tertinggi semaksimum berbanding dengan bahagian kebat struktur. Okay, dia ada 2 bentuk. Kebat dia jawapannya ada dalam buku, ada dalam buku dalam bab-bab yang berbeza yang boleh Jadi kalau sekiranya anak-anak nak mendapat markah penuh, itu yang cikgu nasihatkan menyediakan jawapan fakta lebih banyak berserta dengan huraian. Jangan cukup-cukup. Jangan cukup-cukup. Okey. Ini antara contoh jawapan, contoh soalan ulangan. Cuma cikgu nak paparkan, ini yang mungkin ada yang cikgu-cikgu anak-anak nak tahu sangat tentang dari segi pemeriksaan. Maksudnya pemeriksaan soalan kebat ini dibuat secara 2 bentuk. Satu dipanggil analytical iaitu fakta. Yang ni yang boleh menjawab antara anak-anak yang tanya tadi, apa yang berlaku sekiranya fakta betul, huraian salah, kita mengambil kira fakta sahaja. Okay, kemudian cara pemeriksaan yang kedua adalah secara rubrik penskoran impression. Sebab itulah cikgu katakan tadi, soalan kebat ni adalah ruang kamu berbincang, kamu mengolah, kamu memberi idea, kamu menyatakan pendapat. Inilah bentuk yang nak diketengahkan. Okey. Sekiranya disemak secara rubrik penskoran, cikgu hanya bagi aras 4, markahnya 7 hingga 8. Apakah kategori untuk membolehkan jawapan anak-anak tu disemak secara impression? Sekiranya jawapan kamu bila kita tengok ada pengetahuan dan pemahaman yang jelas, cikgu baca semua dulu. Kemudian dalam jawapan kamu sudah ada fakta, kamu sudah huraian, kamu sudah ada contoh, bermakna sudah mempunyai bukti contoh yang sesuai. Kemudian satu lagi yang menyebabkan kita akan memeriksa secara impression apabila ada inference. Inference ini sekali di bahagian bawah. Mungkin ada juga calon yang tulis 2 kali atau 3 kali. Cikgu nasihatkan sekali pun sudah memadai untuk membolehkan calon ini menulis inference untuk membolehkan pemeriksaannya secara rubrik penskoran. Okay. Kadang-kala berlaku anak-anak, walaupun dia tulis inference, kami masih lagi pemeriksaan tu dijalankan secara fakta. Okay. Kelebihan inference ini bagi cikgu tips je, sekiranya markah 8,
mungkin anak-anak terpaksa bersedia lebih kurang 6 isi atau sekurangnya 5 isi dan juga 5 huraian. Mungkin ada isi yang tidak lengkap ataupun mungkin anak-anak tidak cukup 5 isi. So macam mana kita nak cover, kita nak backup untuk membolehkan kita skor 8, cikgu cadangkan kamu menjawab secara impression ini. Maksud impression ini menghurai, bagi huraian lanjutan dan diakhiri dengan inferen. Mungkin isinya tak cukup 8, tetapi kita buat penandaan kamu sudah berada di aras 4. Pengetahuan ada, bukti ada, komunikasi bahasa yang jelas, menunjukkan kematangan. Kita tidak bilang secara 1, 2, 3, kita terus bagi aras 4, markah maksimum 8. Jadi untuk membolehkan itu, pastikan ada inference. Okey, macam mana nak tulis inferen? Okey, kita tengok lepas ni, cikgu ada tunjukkan. Okay, ingat anak-anak soalan, semua soalan dan struktur atau esei, fakta, huraian, contoh. Kalau tak ada contoh, fakta, huraian. Jangan hanya menyatakan isi sahaja. Cikgu takut nanti satu hari kamu hanya menyatakan isi, soalan itu kebat, kamu tak akan dapat markah maksimum. So berlatihlah daripada sekarang menggunakan fakta, huraian dan contoh. Mesti ada disertai dengan huraian. Okey. Kita teruskan. Ini satu contoh jawapan yang bagus sangat. Sudah menunjukkan pelajar mendapat aras 4. Ini soalan dah ni. Okey, cadangannya mesti ada fakta, ada huraian dan contoh. Kita tengok macam mana cikgu kategorikan jawapan ini sebagai jawapan terbaik. Okey. Mungkin ada yang dah nampak, ada yang tak nampak. Okey. Cikgu bacakan. Sambil baca cikgu mengulas, cikgu nak kamu hati-hati dengar betul-betul. Okey, yang pertama, sumbangan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar amat penting dalam sejarah umat Islam. So dia menggunakan ayat soalan untuk memulakan jawapannya. Untuk menjamin kelangsungan untuk Islam sehingga kini. Sebagai contoh, penyusunan Al-Quran amat penting kerana umat Islam memerlukannya sebagai rujukan dan panduan. Ini adalah fakta. Macam mana calon memperkenalkan fakta? Okay, apa pentingnya sebagai rujukan? Apa huraiannya? Agar. Nampak dia menggunakan kata hubung. Agar mereka tidak terpesong melakukan perkara mazmumah dan amalan masyarakat jahiliah. Ini adalah huraian bagi fakta. Sudah ada 2 isi. Mungkin sudah ada 3 isi. Okey. Hal ini, dia menggunakan penanda lagi sekali. Hal ini akan menyebabkan umat Islam, seperti minum arak dan buang bayi. Dia bagi contoh. Fakta ada, huraian ada, contoh. Sudah cukup. Okey. Kemudian dia tidak menggunakan satu isi saja. Dia teruskan lagi. Hal ini akan menyebabkan imej umat Islam disanjung tinggi. Dia berbincang. Sekiranya mereka melakukan ini, apa yang berlaku? Imej. Huraian lanjutan. Okey. Tambah lagi. Masih lagi satu isi. Tapi calon ini mempunyai fakta-fakta. Huraian yang berfakta. Ini yang hidup. Bezanya kadang-kadang tu kamu tulis fakta, huraian kamu tak hidup. Tidak ada maksud. Ini semua ada fakta, huraian dia. Okay, bila dia imej itu disanjung tinggi, penganut lain akan tertarik. Nampak huraian lanjutan? Nampak dengan jelas. Okay. Baik, sekarang ni anak-anak tengok bahagian bawah. Cikgu ada tulis inference. Okay, senang saja pemeriksa nak kesan sama ada calon itu ada inference atau tidak sebab dia menggunakan perkataan kesimpulannya. Jadi cikgu nasihatkan anak-anak tulislah perkataan contohnya, kesimpulan ini. Kemudian macam mana dia ulas? Sekiranya usaha seperti ini diteruskan oleh pemimpin Islam lain, agama Islam tentu akan menjadi kukuh. Dia mengulas soalan. Okey, ini satu contoh inference menggunakan kesimpulan. Okey, harap anak-anak jelas. Harap anak-anak jelas. Okay, cikgu akan bagi lagi 2 contoh untuk tulis inference, cara menulis inference. Jangan ambil perkataan yang susah-susah. Ambil yang mudah-mudah saja. Okey, kita dah masuk 10.30. Okey, kita sekejap lagi. Okey.
Okey, hanya gunakan perkataan kesimpulan, natijahnya, seterusnya tuntas. Tu antara perkataan menunjukkan bahawa jawapan anak-anak sudah ada inference. Jadi kita boleh menilai secara impression ataupun mungkin secara analitikal. Okey. Okey, cikgu bagi contoh Harap-harap kita boleh sikit sebelum kita nak tamatkan masa sebab tadi kita online agak lewat sikit ada gangguan. Jadi mana-mana anak-anak harap sabar. Okey, cikgu cuba sebaik mungkin. Baik, ini soalan yang lepas-lepas saya nak tengok, cikgu nak tunjukkan pada kamu cara nak tulis inference. Okey, kesimpulannya, agama Islam dapat disebarkan kepada umat Islam melalui peristiwa hijrah kerana Nabi Muhammad dapat berdakwah dalam keadaan selamat. So dia mengulas berdasarkan soalan. Itu inference. Okay, itu satu contoh. Kita contoh yang kedua. Kalau soalan tanya, mengapakah sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq penting dalam sejarah umat Islam? Okay, kita tengok. Okay, kesimpulannya senang saja. Kesimpulannya sekiranya usaha seperti ini diteruskan, agama Islam tentu akan menjadi kukuh. Jadi cikgu nak kamu nampak bukannya sukar untuk menulis inference. Okay. Baik, tips seterusnya kebat. Kalau kita tak boleh jawab kebat, kita gunalah masukkan jawapan kebat kamu tu dengan nilai-nilai murni ataupun jawapan-jawapan yang logik, masih menepati fakta huraian dan contoh, dan fikirkan jawapan kebat tu mesti ada dalam buku teks. Mungkin juga jawapan kebat kamu tu boleh diambil daripada jawapan sebelum ini di bahagian A, bahagian B, aspek yang sama. Ataupun bila datang soalan perbincangan, apa yang kamu dengar? Apa yang kamu baca di luar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu hendak. Itu juga adalah antara sumber-sumber untuk menulis jawapan kebat. Okey. Kemudian satu lagi juga antara selepas cikgu menganalisis, antara jawapan kebat sekiranya kamu stuck. You have to answer but don't know the answer. So kamu gunalah dia punya aspek ini, panjangkan, kembangkan, huraikan. Okey, apakah isi tersebut? Kita ada ilmu pengetahuan, pastikan jawapan kebat kamu ada perkataan ilmu pengetahuan. Jawapan kebat kamu ada jawapan perpaduan, keadilan, kestabilan ekonomi, kewibawaan pemimpin, undang-undang, agama, kreatif. Okey, sesuaikan dengan kehendak soalan. Pastikan kamu jawab soalan kebat. Jangan tidak jawab. Sebab ini adalah lubuk ruangan peluang untuk kamu mendapat markah. Okey, setakat ni saya okey, ada juga saya ambil okey, saya teruskan dulu. Okay, antara perkataan yang boleh kita guna pakai sekiranya kita start. Okey, baik, mungkin ada tips Yang ni cikgu bagi tips akhir dah masa. Jadi cikgu bagi tajuk-tajuk yang selepas cikgu analisis, tapi kalau tanya pandangan cikgu cadangkan kamu baca semua. Tapi ini adalah selepas cikgu menganalisis antara fokus-fokus yang boleh kamu shortlist kan untuk persediaan bagi peperiksaan. Ada tertera kat depan situ. Okey. InsyaAllah mungkin ada masalah seterusnya kita boleh panjangkan. Sekali lagi sebelum cikgu berakhir dengan masa yang terlebih ini, cikgu ucapkan sekali lagi kepada usaha-usaha Puan Siti, Pengetua Amalin Putri. Kemudian kita juga terima kasih kepada Dr. Zuhairi turut kerjasama dalam kolaboratif, dan semestinya lah pengetua saya Tuan Haji Radhi kerana memberi peluang, memberi ruang untuk membantu anak-anak dalam musim-musim ini. Apa yang perlulah sekali cikgu nasihatkan, satu sahaja, rebutlah peluang, ambillah peluang, gunalah peluang. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.